Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan untuk semua teman-teman yang saya kasihi. Apa khabar semua saudara? Saya mendoakan anda semua sihat walafiat. Siapakah mereka yang pertama? Ya, Fu Hui, you are the first person. Apa ini? Man, Syuhami Megat Ridwan, apa khabar? Terima kasih. Syuhami salam untuk semua warga net. Saudara Ibrahim Cik Muda. Thomas Tan, apa khabar Thomas Tan? Joka, Khoyum Amri, Syuhami Megat Ridwan. Ya, saudara, kalau saudara Badrin, Abu Bakar, kalau sesuatu berlaku pada Facebook, boleh beralih kepada Instagram. Sebab saya buka dua-dua. Alhamdulillah. Boleh operate dua-dua Instagram. Tapi tak tahulah kalau kena hack juga. Wallahu a'lam bissawab. Ya, Man. Saudara Roypa, Saudara Muhammad Razali Mustafa. Suara saya okey tak okey? Kalau tak okey, saya nak perbetulkan lagi mic ni. Saudara Amaluddin Sagi, Fau GH, Salbiah binti Omar, Muhammad Faizal Jamil, Dayang Nur Azimah, Ahmad Mohaini, Saudara James Soho, thank you for joining me from the Instagram. Saudara Fuad Rahman, Saudara Laila Ben, Kasihmi, Syahir, dan teman-teman yang tak sempat saya santuni satu-satu. Ya, Saudara Syahir 1982. Waalaikumsalam Syahir. Saya harus memberi laporan tentang kedudukan COVID-19, saudara, ya. Hari ini tanggal 23 Jun, hari Rabu. COVID-19 nampak gayanya meningkat balik. Sebab semalam dah 2 hari 4,000. Dah 3 hari dulu 4,600, semalam dia naik 4,700. Hari ini dia meningkat kepada 5,244. Jumlah keseluruhan sudah 711,000 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona yang terkumpul, ya, saudara Ramlah Ahmad, Mas Abaj, saudara Zainuddin, Zainuddin 1581, saudara Mustafa. Jumlah kematian hari ini adalah 83. Hari ini warga kita yang tewas kesan dijangkiti oleh virus corona 83 orang, dan jumlah terkumpul yang meninggal, Kasimi, adalah 4,637. Kasimi dari Ipoh, ya, line clear. Terima kasih Kasimi. Zanua Basri. Baik, untuk negeri di Perlis ada penurunan tapi bukan sifar. Di Perlis jangkitannya 1, di Kedah meningkat balik 189, di Pulau Pinang turun daripada 195 ke 159, di Perak meningkat sedikit. Tapi double digit lah, bukan triple digit, ya, iaitu daripada 68 naik 75. Cuma di Selangor ada peningkatan baik, ya, dia meningkat lagi. Semalam di Selangor 1,566. Hari ini dia naik kepada 2,001 orang. Di wilayah Persekutuan dia susut daripada 635 kepada 531. Di Putrajaya ada peningkatan daripada 7 kepada 13, ya, Saudara Zainuddin. Waalaikumsalam. Di Negeri Sembilan, Negeri Sembilan macam mana ni? Semalam 585, hari ini 677 di Negeri Sembilan. Tinggi di Negeri Sembilan. Di Melaka juga ada peningkatan tapi taklah tinggi sangat sebab semalam 167, hari ini 180. Di Johor naik balik. Semalam dah turun dah 239, hari ini 282. Di Pahang juga meningkat. Macam mana Pahang boleh tinggi ni? Tiba-tiba saja. Semalam naik 131 daripada 50. 3 hari lepas 50. Semalam 131, hari ini melonjak pada 245. Ya. Di Terengganu susut. Alhamdulillah, daripada 37 kepada 27. Di Kelantan, well done orang Kelantan, orang Kelantan, Cik Mek Malik, well done, dapat double digit, daripada 165 kepada 81. Kita berdoa agar warga Kelantan terus mengekalkan rentak ini supaya kita dapat mengurangkan jangkitannya. Ya, saudara Diana kecil sangat tulisannya tu. Diana Diha, ya. Di Sabah juga susut. Semalam 193, hari ini 129. Di Labuan juga balik kepada double digit, 114 kepada 77.
Cuma di Sarawak masih lagi berada dalam gelembung yang tidak baik. Kerana semalam 507, hari ini meningkat 577. Itulah keadaannya, gambaran, laporan COVID-19 di seluruh negara, di setiap negeri. Dan hari ini, Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor melahirkan kekecewaan baginda. Beliau begitu prihatin dengan rakyat Johor apabila baginda Sultan Ibrahim Sultan Iskandar menzahirkan rasa kecewa baginda dengan kadar suntikan vaksinasi yang masih rendah di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK. Baginda bertitah setakat ini hanya 10% daripada 3.78 juta populasi Johor disuntik melalui program vaksinasi. Jadi baginda amat mengharapkan, begitulah, seorang sultan, raja, pemerintah negeri, dia kasih dan sayang pada rakyatnya. Berbahagialah anda warga Johor kerana baginda difahamkan bahawa jentera kerajaan negeri bersedia memberikan 50,000 suntikan sehari dengan sasaran sejumlah 50% daripada populasi Johor. Tapi apa yang berlaku setakat ini cuma 10% saja. Tak heran kalah ya saudara Hashim Junaid, saudara Jaharuddin, Gazimah. Jadi keadaan inilah yang membuatkan baginda begitu kecewa. 2 orang dah. Minggu lepas Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Hari ini Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor juga menzahirkan kekecewaannya. Dan ini menimbulkan persoalan kita kerana menteri yang bertanggungjawab mengendalikan vaksin ini, dia membuat tuduhan kononnya bahawa Eropah EU, Kesatuan Eropah EU memonopoli vaksin yang sepatutnya dipesan oleh negara kita. Tapi tak sampai, bagi alasannya Saudara Amran ya. Tetapi apa yang dilakukan, apa yang dijawab oleh Kesatuan Eropah, beliau menafikan. Kesatuan Eropah hari ini menafikan tuduhan Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID Kebangsaan Khalid Jamaluddin bahawa blok itu membolot vaksin COVID-19. Sebab pada 21 Jun, 2 hari lepas, menurut Khairi, kerajaan tidak dapat membuka pusat pemberian vaksin mega lebih awal bagi mempercepatkan pemvaksinan penduduk berikutan bekalan vaksin ketika itu tak mencukupi. Jadi kata dutanya yang ada di Kuala Lumpur, dia kata untuk makluman anda, segala permintaan daripada kerajaan Malaysia berhubung agihan vaksin ke negara ini sudah pun diluluskan tanpa ada masalah oleh Sekretariat EU. Itu beliau membuat sidang akhbar. Jadi berdasarkan laporan bernama, Rokas, dutanya mengatakan bahawa EU telah meluluskan ekspor kira 5 juta dos. Macam mana tak boleh sampai? Kita tak tahulah. Inilah keadaannya sekarang ni. Tiba-tiba kita mengeluarkan kenyataan. Dan kenyataan kita disonsong oleh pimpinan negara luar. Sebab itu sebagai menteri kena berhati-hati. Dino bonong mongsong duit dah kesolap itu saya tak berani nak tuduh. Tapi ini menimbulkan masalah lah. Saudara Amran Said, saudara Melati Fiah. Sebab keadaan beginilah yang kita tidak senang. Bagaimana pimpinan negara kita mengalihkan masalah pada orang lain kalau masalah datang daripada kita. Hari ini keseluruhannya masuk 23 Jun dengan 5,244 kes jangkitan. Jumlah untuk bulan ini, bulan Jun adalah 137,749. Ada lagi 7 hari lagi. Apakah kita dapat mengurangkan daripada bulan Mei? Bulan Mei yang bulan lalu 163,644. Okey saudara, itulah laporan saya tentang COVID-19 yang saya akan upgrade ataupun memberi dari masa ke semasa. Memang kadang-kadang teman-teman tak suka saya memberi penerangan, katanya boleh dapat di sana sini, tapi kadang-kadang ramai juga yang tak dapat. Saudara Jaharuddin baik, kita masuk tazkirah pendek. Tazkirah singkat ini menjadi orang kaya sejati sebenarnya tidak ada kaitannya dengan jumlah wang yang kita miliki. Kerana kaya yang sesungguhnya bukan kaya harta, tapi kaya hati. Rasulullah SAW dalam sebuah sabdanya mengatakan bahawa kaya itu bukanlah dengan banyaknya harta benda, akan tetapi kaya yang sesungguhnya adalah kaya hati. Jadi kalau kita nak kata orang itu kaya, dia mesti memiliki kaya hati. Oleh itu barang siapa yang hatinya penuh dengan sifat qanaah, sehingga ia mampu sentiasa bersyukur dan redha terhadap nikmat Allah, harta dapat membantu dirinya berjalan menuju Allah melaksanakan ketaatan. Maka dialah orang yang kaya yang sesungguhnya kaya.
bagi Rasulullah. Jadi para saudara, semoga pencerahan ini dapatlah sedikit. Ini tazkirah pendek saudara ya. Kita punya mutiara kata hari ini, kalau hidup sekadar hidup. Kalau hidup sekadar hidup, babi di hutan pun hidup juga. Kalau bekerja sekadar bekerja, kera di hutan juga bekerja siang dan malam. Tapi kalau bertindak tanpa berfikir, maka kita menghampiri dengan sifat kedua-dua binatang tersebut. Berhati-hati saudara. Sebab kita memiliki otak, kita memiliki fikiran. Berbeza kita dengan binatang. Saudara Malatifiyah. Baik saudara, salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Masih lagi belum dibuka pejabat, saya harus menyampaikan juga tuntutan rakyat yang begitu terkesan. Dan kita masih menuntut moratorium. Dan kita harus mengingatkan pimpinan kerajaan supaya jangan berbelanja berlebihan. Kalau nak berbelanja itu kena bawa ke parlimen. Kalau berbelanja tanpa had, negara kita akan muflis. Saudara, tajuk perbincangan kita malam ini adalah andai terbentuk kerajaan sementara. Sementara ini selalu orang cakap interim government. Andai terbentuk. Jadi, sebelum saya memberi pencerahan tentang ini, elok kita santun apa kata pantun Pak Nazil. Saya suka pantun Pak Nazil. Bahasanya indah, cara cuipannya, sentuhannya juga menyentuh hati kita, cukup bermakna. Kata Pak Nazil, beli keli kacang kelisa sama pria di kedai Kak Sari. Baru sekali mendapat kuasa, rasa dunia hak sendiri. Tu dia menyindir pimpinan. Mereka yang baru berkuasa, lebih-lebih lagi tok-tok lebay tu. Baru merasa kuasa aja dah rasa tu itu milik dia sendirilah. Kemudian kata Pak Nazir lagi, lemak keladi, goreng bayam, pari bakar, siput lokan. Jangan jadi perangai ayam, najis dicakar pun dimakan. Jadi kita ingat, kita mesti tahu membezakan mana yang baik, yang mana yang buruk. Terima kasih Pak Nazir, saudara Aiman Muhammad, huru hara negara. Saya ingin memberi peringatan. Setiap kali saya perlu memberi peringatan, Bonda Durrani. Mereka yang menyunting semula live dan yang saya lakukan ini dan masukkan ke dalam channel YouTube, semua ini adalah tanggungjawab anda. Sebab saya tidak bertanggungjawab atas sebarang suntingan ataupun sebarang saudara masukkan dalam YouTube ke, dalam Instagram ke, di mana-mana. Sebab saya tidak ada masa, tidak ada kesempatan. Tak dapat, saya tak dapat nak nilai semua itu. Jadi anda yang melakukan culipan ataupun suntingan, maka anda bertanggungjawab. Tanah Kasih Mi, tanah lapangan terbang Subang bakal dijual. Itu kita akan, sebab malam ini saya nak memberi pencerahan tentang pimpinan negara ni, Saudara Roy Rotaku. Saudara, kita harus menyantuni tentang lontaran tuntutan daripada pergerakan Puteri UMNO. Sebab saya katakan, saya amat menghormati pergerakan Puteri UMNO, Datuk Zaidah Zarek. Dan dia menggesa kerajaan untuk segera membantu rakyat dalam berdepan situasi mencabar tentang perintah kawalan pergerakan 3.0 atau total lockdown yang dilanjutkan sehingga 28 Jun ini. Menurut Datuk Zaidah Zarek Khan, dia kata janganlah asyik salahkan rakyat. Bila nak beri, bantulah dengan ikhlas. Kerana rakyat yang sudah pun berkorban, yang patuh pada prosedur. Tapi hari ini rakyat terkurung dalam kehidupan yang sukar. Jadi ini bukan kehendak rakyat. Ini anda melakukannya, maka anda bertanggungjawablah untuk membantu. Jadi janganlah sesekali anda meletakkan semua kesalahan kepada rakyat. Jadi macam mana dengan rintihan rakyat yang mahukan moratorium automatik secara pukal? Rakyat menuntut supaya Sinar 2.0, iLestari 2.0, bantuan prihatin negara BPR sepatutnya ditambah diskaun ataupun segala bil-bil utility seperti bil elektrik, bil air. Ini yang dituntut oleh pergerakan Puteri. Terima kasih, syabas pergerakan Puteri yang berani melontarkan tuntutan atas nama rakyat. Inilah merupakan pimpinan masa depan negara yang saya, sebab itu saya katakan dari dulu lagi, saya amat menghargai dan menghormati pendirian Datuk Zaidah Zarek Khan. Semoga beliau terus berada di persada politik tanah air. Cuma yang saya ketahui jugalah. Ini sebelum saya masuk bab-bab itu adalah berita-berita yang baru yang kita terima. Saya kena beritakan juga, iaitu katanya, iaitu pihak kerajaan Pulau Pinang
menyediakan peri laju percuma. Bermula daripada 1 Julai hingga 31 Disember. Masa bila rakyat nak naik? Dalam keadaan PKP ni tak payahlah diwar-warkan. Dia kata bahawa sekarang ni Kerajaan Pulau Pinang menyediakan peri laju untuk siapa-siapa nak pergi melancong ke Pulau Pinang. Nak melancong macam mana sekarang ni? Ya, saudara, itu keadaannya. Dan ini satu hal lagi tu. Bahawa pihak kementerian kerajaan akan membuka kedai buku dan alat tulis yang akan dibenarkan beroperasi. Yang kita tuntut adalah masjid. Datuk Ismail Sabri. Dia kata premis kedai buku dan alat tulis berkemungkinan akan dibenarkan beroperasi sewaktu tempoh fasa kedua sekatan pergerakan penuh SPP ataupun total lockdown nanti. Yang kita minta masjid. Tolonglah buka masjid. Kita minta pada Allah SWT untuk menyelesaikan masalah ini. Dan saya juga amat bangga walaupun saya orang Perak. Tapi Baginda Sultan Johor begitu tegas. Baginda mengatakan bahawa pada 12 Ogos 2021 maka Dewan Undangan Negeri Johor akan bersidang. Dia tak peduli. Inilah sepatutnya ketegasan Baginda disantuni oleh Datuk Menteri Besar, Datuk Asni. Jadi negeri lain macam mana? Kita minta supaya parlimen dibuka. Bukanlah dengan bukanya Dewan Undangan Negeri Johor itu, maka Datuk Husni akan menghadapi usul undi tak percaya. Tidak. Begitu juga kita minta parlimen dibuka. Bukan nak jatuhkan orang. Supaya masalah rakyat ini dapat didengar. Sebab itu saya katakan berkali-kali dulu pun, saya kata, dulu yang boleh Raja-Raja Melayu mau menyantuni rakyatnya. Baginda dulu yang boleh Raja-Raja Melayu dapat feedback. Dapat laporan bahawa rakyatnya adalah dalam keadaan sukar. Hidup sempit, hidup susah. Yang menteri-menteri ni tak nak tolong dia apa hal. Jadi tempat yang terbaik adalah parlimen. Jadi saudara, saya sedikit aja pandangan kita. Masalah tentang JAKIM ni. Jadi Ketua Pengarah JAKIM Abdul Aziz Yusof dan Presiden PAS Abdul Hadi Awang didesak untuk memberi penjelasan berhubung status amanah Haji Awang yang difatwakan sesat. Kerana masalah ini nampak agaknya berlarutan. Ini tentang keputusan JAKIM. JAKIM kata sebenarnya itu sesat. Ini fatwa Presiden PAS. Tapi fatwa itu telah pun dinyah daripada laman resmi JAKIM. Sepatutnya Datuk Masjid tidak ada hasil. Betul, saya setuju dengan saudara. Tapi kamu tunggulah kalau anda hanya melihat dunawi saja. Saudara. Jadi masalah JAKIM ini kita haraplah Ketua Pengarah JAKIM mesti bertanggungjawab. Kerana di situ ada labai daripada PAS tu, janganlah kerana nak jaga bos dia maka dinyahkan keputusan JAKIM bahawa amanat Haji Hadi itu adalah sesat. Itu keadaan saudara ya. Hari ini kita digemparkan. Ini saya nak masuk bab politik ni. Dengar baik-baik. Hari ini kita digemparkan apabila Datuk Nazir Aziz, ahli parlimen Padang Rengas, bila dia mengatakan seramai 25 ahli parlimen Barisan Nasional memberi mandat kepada Hishamuddin untuk mewakili mereka kerana sudah hilang kepercayaan kepada Datuk Seri Zahid Hamidi. Saya pun tertanyalah pada saya. Banyak orang mengatakan ini akan jadi calon Perdana Menteri lah semua. Kena sedar dirilah kita. UMNO tak boleh membentuk kerajaan. UMNO Barisan Nasional kalah dalam pilihan raya umum yang lalu. Saya hairan kenapa benda ini berbangkit-bangkit, berbolok-bolok. Sedar dirilah. Cuma kita tak mahu lagi untuk bersama-sama dengan Parti Peribumi Bersatu dalam Pakatan nasional. Kita nak cari sokongan. Itu saja. Terpulanglah pada pimpinan Perikatan Nasional. Dia nak cari sokongan dari mana? Terpulang. Keputusan UMNO ini yang dibuat oleh Presiden UMNO bukan kehendak batang tubuh dia. Datuk Seri Zahid Hamidi menyantuni kehendak ahli akar umbi. Ahli akar umbi dalam mesyuarat. Allah, kenapalah degil sangat dia orang ni. Ahli akar umbi 145 bahagian telah membuat keputusan dalam persidangan tahunan tahun lepas.
minta ditarik sokongan daripada kerjasama dengan PBM. Tak perlu lagi kita berada dalam pimpinan Perikatan Nasional. Ini kehendak akar umbi. Kemudian dibawa ke Perhimpunan Agung UMNO. Perhimpunan Agung UMNO pun telah pun meluluskan. Semua yang bercakap tu ada. Ini masalahnya. Tetapi, kenapa berbolok-bolok lagi? Kenapa nak dipertahankan? Dan, kononnya Datuk Syamudin telah pun mendapat sokongan 25 orang ahli parlimen yang merupakan ketua untuk mewakili UMNO menghadap Agung. Apa hal ni? Siapa Syamudin? Dia cuma bendahari yang dilantik, bendahari Barisan Nasional, bukan Majlis Tinggi pun. Apakah tindakan ini, kalaulah kamu benci sangat dengan Zahid Hamidi, okeylah bagi saya. Tapi bagaimana dengan timbalan Presiden? Parti kita ni ada Tok Madinahnya. Kita ada Tok Mat Hassan. Okeylah Tok Mat Hassan bukan ahli parlimen. Setuju. Bagaimana dengan Ismail Sabri? Beliau adalah naib Presiden UMNO. Menteri Kanan. Tak ada Ismail Sabri. Kita masih ada lagi Datuk Mahathir Khalid sebagai naib Presiden. Kenapa anda membuat keputusan yang sebegini nak memperbodohkan warga UMNO? Sebenarnya saya mintalah Presiden, ahli Majlis Tinggi, buat keputusan. Biro Disiplin boleh memecat. Kerana bagi saya ini tindakan melampau yang memperkecilkan dan mencabar institusi Presiden. Saudara kena ingat bahawa setiap keputusan yang dibuat oleh Zahid Hamidi, bukan keputusan dia. Dia tak buat malam semalam saya dah kata. Kalau dia tak ikut kehendak akar umbi, menarik sokongan, itu pun dia mengatakan tempohnya selewat-lewat 1 Ogos. Kenyataan beliau itu, ramai orang menyatakan Presiden lembik, Presiden tak boleh, Presiden ni ada hal, Presiden ada masalah, Presiden tak ada batu. Ini gambarannya. Tapi bila beliau menyatakan bahawa memberi tempoh selama 14 hari, kalau Parlimen tidak bersidang, bukan maksudnya dalam tempoh 14 hari itu mesti bersidang. Tidak. Kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin hendaklah memperlihatkan bahawa Kerajaan Perikatan Nasional menyantuni kehendak raja. Yang nak marah ke dia ni apa hal? Yang kemudian dicipta, sebab saya dah bercakap 2-3 malam dulu pun, dicipta naratif. Bahawa Zahid Hamidi ni nak bawa Anwar Ibrahim lah. Kemudian dalam Anwar bersama dengan Anwar Ibrahim itu, bersama dengan DAP lah untuk membentuk kerajaan. Ni saya nak tanya dulu. Yang membentuk kerajaan dulu bukan ke parti PBM yang berada di bawah lambang Pakatan Harapan, bertanding atas tiket Parti Keadilan. Parti Keadilan presidennya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Anda nak bermusuh dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, itu anda punya hal. Jangan heret UMNO. UMNO ada standnya. Dan kita nak berkawan dengan semua orang. Tetapi bagi UMNO, kalau sesiapa sahaja yang berusaha ataupun mencabar wibawa Raja-Raja Melayu, maka UMNO akan songsong. Jadi apabila pimpinan di Putrajaya berdolak-dalik, segera ini bukan maksudnya, tak ada tarikh tertentu dan sebagainya. Jadi kita merasakan seolah-olah mereka mencabar. Malahan dipasanglah kepelbagaian mereka yang kononnya pakar undang-undang. Saya dah bercakap 3-4 malam dulu pun saya dah bercakap. Pakar undang-undang ni kata begini, pakar perlembagaan kata begini, orang kata ni kata begini. Yang rakyat nak tahu, UMNO minta dan Raja-Raja Melayu telah pun menitahkan mesti bersidang Parlimen tuntas. Kemudian jangan lupa, ini masalah dia orang ni. Pemikiran dia orang kadang-kadang saya kata ni, saya tak sukalah menggunakan bahasa-bahasa yang kasar. Tapi bagi saya kadang-kadang perlu juga saya bercakap benda yang agak tersasar dari segi budi bahasanya. Dan dia orang ni yang bengong sangat ni apa hal? Peruntukan dalam perlembagaan negara, perlantikan sesiapa saja. Kalaulah, saya tak katakan tumbang. Kalaulah Kerajaan Perikatan Nasional ini tumbang. Kalau tumbang dah tak ada kepercayaan daripada ahli dewan, maka dipulang balik pada tuanku. Tuanku lah yang akan memikirkan siapa yang pada pandangan, pada fikiran baginda yang boleh mendapat sokongan di kalangan ahli-ahli dewan. Takkan dengan modal 25 SD ini boleh jadi menteri. Takkan dengan SD ini, 25 SD ini boleh jadi Perdana Menteri. Apa bangangnya korang ni?
Kita ada 220 ahli dewan. Dengan 25. Ini orang kata duit dalam poket 25 ringgit, nak pergi makan steak yang harga RM100. Inilah umpamanya. Nak kata tak sedar diri pun lebih kurang begitulah. Dan bagi saya, satu penghinaan yang terbesar terhadap UMNO. Perlu diambil tindakan. Kerana dia menolak kepada Isyamuddin. Isyamuddin, kita tahu apa yang berlaku. Saya dah bercakap berkali-kali dulu dah. Kita dah bercakap bahawa Isyamuddin terlibat dalam memujuk ahli-ahli UMNO melompat menyokong Pakatan Harapan. Dia mempunyai saham terbesar dalam merosakkan politik negara. Kerana apabila UMNO tewas, sebab itu dia digelar sebagai penderhaka sebenarnya. Tapi dia main baling batu sembunyi tangan. Boleh bertanya dengan orang Sabah. Datuk Zahid tak mau buka saja, dia tak mau mengaibkan orang. Janganlah kerana kita ada masalah peribadi, isteri kita tak sebaik dengan orang isteri ini. Jangan kerana masalah isteri, maka kita nak babitkan dalam politik. Sehingga institusi presiden diserang. Ini tak betul. Dan mencari jalan seolah-olah bahawa Datuk Zahid Hamidi ini membuat keputusan sendiri-sendiri. Kita nak tanya, Datuk Ismail Sabri itu buat apa? Saya tak mau bercakap. Semalam saya cuba menyimpan rahsia. Sebab saya bagi tahu, bukan saya tak tahu apa yang berada di belakang tabir tingkat 38. Sebenar-benarnya memang ada mesyuarat Biro Politik. Memang ada. Tapi dibuatkan melalui maya. Ini cerita sebenarnya, saudara. Dan yang hadir pada Biro Politik UMNO ini, yang hadir Presiden, Timbalan Presiden, 2 orang naib Presiden. Dia ada 3 orang, 1 orang tak datang. Datuk Seri Mahathir Khalid tak datang. Tapi Datuk Ismail Sabri ada. Khalid Nordin ada. Ketua Wanita ada. Yang jadi menteri, Datuk Norani. Ketua Pemuda hadir. Ketua Puteri hadir. Setiausaha Agung ada. Setiausaha Agung Barisan Nasional. Isyamuddin bendahari je. Setiausaha Agung Barisan Nasional. Iaitu Datuk Dr. Zamri Abdul Kadir. Ketua Penerangan. Bendahari UMNO. Yang Wak Mulia Tengku Adnan. Dan 13 pengurusi perhubungan UMNO negeri berserta dengan Setiausaha Kerja UMNO Malaysia. Inilah mesyuarat Biro Politik yang berlangsung sekitar jam 3 petang hari Ahad. Dan memutuskan, dan ini dia memutuskan menghantar notis kepada Perdana Menteri berhubung perlunya diadakan persidangan Parlimen dalam keadaan segera. Dan kita bagi tempoh 14 hari. Ini yang dikatakan bahawa ada pungut SD dan sebagainya. Dan saya hairan, kenapa Datuk Ismail Sabri tidak bercakap? Kata ini bukan keputusan Majlis Tinggi. Betul lah, ini Biro Politik. Biro Politik sudah memutuskan, tunggulah mesyuarat Majlis Tertinggi. Yang tak sabar-sabar apa hal? Dan saya merasakan, yang kena pertahankan untuk apa lagi? UMNO dah buat keputusan. Tunggulah Majlis Tinggi. Bila Majlis Tinggi nanti, kalau tak ada juga, kita tariklah sokongan. Dan kenapa dia maki hamun pada Presiden? Apa masalah Presiden ni dengan korang? Sebenar-benarnya, sebab itu saya katakan, mereka sekarang ni diburu ketakutan. Sebab sudah ada cakap-cakap mengatakan bahawa Tan Sri Perdana Menteri bakal memanggil pilihan raya umum. Kerana beliau merasakan bahawa dia sudah semakin sayup atas keberadaannya di Putrajaya. Jadi sebelum dia tak nak turun. Sebab saya kata sepatutnya menghadap tuanku. Sebab titah raja ni jangan disanggah. Kalau raja dah titah begitu, faham-fahamlah. Baca betul-betul kenyataan duli-duli yang wajah mula. Yang mengatakan pertama sekali, politik tak stabil. Kerajaan dan politik tidak stabil. Bahawa rakyat harmonis, perkauman sudah mula tergugat. Kehidupan rakyat semakin perit. Deklarasi, proklamasi darurat yang dikatakan untuk menangani masalah COVID-19 tidak berjaya. It's a fail. Kerana fail begitu, kamu cekam kehidupan rakyat, rakyat hidup susah. So perlu dicari fikiran lain. Jadi Raja-Raja Melayu bersama dengan Duli Yang Mulia Pertuan Agong bersetuju supaya jalan terbaik adalah gunakan Parlimen. Itu saja. Yang SD-SD ini timbul mana? Pasal bila pula?
Masa bila pula Security Declaration ini timbul? Takkanlah memang dulu waktu langkah Sheraton memang ada SD. Itu pun sebenarnya boleh dikontes tak cukup. Dan sekarang ni kalau kita dengan 25 orang ni, boleh ke Hishamuddin jadi Perdana Menteri? Jangan mimpi lah. Sebab ahli-ahli pemimpin lain tak akan bersetuju. Walaupun dia sekarang ni berada dalam kerajaan. Yang akan sokong dia menteri-menteri daripada UMNO, yang kluster menteri UMNO dalam kerajaan hari ini. Tapi daripada parti lain kita tak tahu. Ini keadaan saudara. Jadi saya hairan kenapa ini dijadikan isu. Dan mesyuarat biro politik, yes, memang berlangsung. Cuma kenapa Datuk Ismail Sabri tidak bercakap? Apakah kerana dia rasa sedih hati, dia tersinggung sebab nama dia tidak ditunjukkan sebagai calon Perdana Menteri ataupun calon timbalan Perdana Menteri? Jadi bagi saya dalam keadaan rakyat susah hari ini, yang kamu nak bercakap soal SD, kamu nak bercakap soal jawatan, apa benda lah korang ni? Rakyat dah muak, rakyat dah benci dengan benda ni. Sebab kehidupan rakyat tidak ditangani. Woi, menteri-menteri, ahli politik. Sebab itu ada kawan-kawan telefon dengan saya. Dia kata macam mana tu pandangan dia dengan dia orang ni semua. Saya kata sebenarnya semua tu bengong lah dia orang tu. Saudara yang menonton ni, kalau ada peluang dilantik jadi calon bertanding pilihan raya, menang jadi ahli parlimen, saya berkeyakinan pemikiran anda jauh lebih baik daripada menteri-menteri yang ada. Jauh lebih baik daripada ahli-ahli parlimen yang mengarut yang ada dekat Putrajaya sekarang ni. Bagi saya lah. Put whoever. Sebab cara mereka sekarang ni. Ini keadaan yang saya tak tahulah. Sebenarnya UMNO, apa kata Datuk Seri Presiden? Datuk Seri Presiden kata UMNO terus mantap. Dulu waktu kita jadi pembangkang, tu kenapa okey? 22 bulan. Kita menyantun kekuatan kita. Walaupun telah dirobek. Kerana waktu itu, bila kita kalah, mana Hishamuddin berada? Bertanding pun tak berani. Sedangkan waktu itu beliau memangku jawatan timbalan Presiden UMNO. Menyorok dalam gua. Tak mahu nak bertanding dan sebagainya. Jadi bila UMNO sudah menyantun, kita mewujudkan. Berempah pulah dah Datuk Zahid Hamidi mempertahankan untuk dengan UMNO ini. Bersama-sama dengan acuannya penasihat UMNO. Yang bawa mula Tengku Razali Hamzah. Berusaha bagaimana imej UMNO nak dibina balik. Dan kita menang 7 pilihan raya. Bila kemenangan ini, barulah keluar balik mereka. Segala kelkatu-kelkatu malam ni datang nak cari. Kena peluang balik lah. Ada chance lah aku nak jadi menteri. Akulah nak jadi Perdana Menteri. Hei, saudara yang ada di depan saya ni jauh lebih baik daripada Hishamuddin untuk jadi Perdana Menteri. Yang bergelar insinyur ke, ataupun saudara yang jadi doktor ke, saudara yang jadi lawyer ke, jauh lebih baik lah. Kalau paling tidak saudara ada jati diri. Ini waktu UMNO susah, hilang. Bila sekarang dah tengok okey, mula nak masuk, berebut jawatan. Maka rakyat benci. Mereka inilah yang membuatkan orang benci pada UMNO. Mereka ini parasit, saudara Ismail Muhammad. Betul, saudara Ismail. Saudara Ismail yang dekat Besut tu, kalau diberi peluang bertanding di Besut, I think you are better than the member of parliament yang ada. Saudara Zuan Farmer, saudara Jaharuddin. Kalau saudara Jaharuddin, dia tak tahu dia dari mana. Kalau saudara Jaharuddin bertanding, diberi peluang untuk bertanding sebagai ahli parlimen, menang. Saya rasa pemikiran saudara lebih baik daripada mereka-mereka yang ada sekarang. Ini kadang-kadang dia orang ni tak sedar diri, tak bersyukur dengan apa yang ada. Kerana UMNO mereka bergelar sebagai ahli parlimen. Kerana UMNO mereka dapat jawatan sebagai menteri. Kerana UMNO mereka dapat jawatan sebagai timbalan menteri. Kerana UMNO mereka dapat jawatan GSC dan sebagainya. Mendapat pendapatan puluhan ribu. Kenyang perut dan bolok mereka. Rakyat menderita langsung tak dipikirkan. Ada mereka nak fikir soal rakyat, yang dia fikirkan, aku nak jadi Perdana Menteri, aku nak jadi timbalan Perdana Menteri, aku mesti kekal, aku mesti sokong orang ni, everybody must follow me, who you are for me to follow you. Ini memang saya marah betul, saya bersimpati. Datuk Zahid tak ikut, kena maki. Ikut kehendak biro politik, kena maki. Lembik, tak boleh buat kerja, U-turn lah. Dia sedar diri, dia sedang dalam usaha untuk membersihkan diri dia di mahkamah. Berilah dia peluang untuk membersihkan diri dia. Kenapa mahu dijahanamkan terus diri dia? Dia belum dibuktikan apa-apa salah. Apa masalahnya? Kerana mereka takut beberapa orang menteri-menteri yang ada
di Putrajaya sekarang ni, bila dengar kemungkinan ada pilihan raya, mereka akan digugurkan. Dan saya minta Datuk Seri Zahid gugurkan mereka. Kalau boleh, siapa saja yang tak nak ikut UMNO, yang tak nak bersetuju dengan notis 14 hari ini, mereka ini pecat. Kita ada berapa orang? 45 orang. 45 orang tidak menggambarkan 3.7 juta ahli UMNO. Ahli UMNO di bawah ni pun merekam marah ni. Mereka tidak disantuni. Yang adanya apik-apik lempang yang menyokong mereka saja. Yang diberi bayar gaji bulan-bulan. Yang dapat imbuhan. Dan mereka dapat imbuhan, pertahankan orang tu. Pertahankan orang ini. Nah, saya cakap terus terang. Biar kita yang tidak ada imbuhan ini, kita perjuangkan. Pada pemimpin yang benar-benar untuk memperjuangkan untung nasib. Dan pengingat UMNO, dia berdiri teguh di belakang Raja-Raja Melayu. Jangan ada sebarang unsur untuk kamu menghina Raja Melayu. Itu prinsip kita. Raja-Raja Melayu dah titah dengan penuh sopan, dengan murni jiwanya, menyatakan bahawa keadaan sekarang ini eloklah Parlimen bersidang segera, secepat mungkin. Oh tak, Raja-Raja tak bagi detail. Who you are to question, tuanku? Tuanku dah bertitah cepat, buatlah segera. Ini boleh cakap, oh bila tuanku? Bagi saya orang itu kurang ajar. Takkan kita nak tengok anak Melayu menderhaka dengan rajanya? Titah raja. Jangan lupa ya, saudara datang ke rumah saya ni. Tuanku, berapa bulan? Pukul berapa? Itu ke cara kita? Bila tuanku dah titah tu, junjung kasih tuanku, parti akan laksanakan secepat mungkin. Malahan lebih awal daripada kehendak tuanku. Itu cara kita menyantuni raja-raja. Sebab bidalan mengatakan, semalam pun saya dah cakap, kerja rakyat digelek. Kerja raja dijunjung. Jadi, UMNO merasakan Raja Melayu soal tercabar. UMNO ditubuhkan mempertahankan Raja-Raja Melayu. Jangan lupa 1946. Waktu itu, kita berperang dengan Melayu Union yang mahu mengongkong Raja-Raja Melayu. Wira-wira bangsa menentang Melayu Union. Ni nak cakap terserang waktu itu. Jangan kata Datuk On berjaya. Tidak. Atuk Isyamuddin pun lari tubuh Parti Negara. Yang mempertahankan UMNO, Yang Mulia Tengku Abdul Rahman. Ini keadaannya, saudara. Sebab asas perlembagaan kita, 3.2, buka buku UMNO, buka buku perlembagaan. 3.2 dalam perlembagaan UMNO, mendukung dan mempertahankan raja berperlembagaan. Itu asas. Kita akan mempertahankan sistem demokrasi berparlimen. 3.4. Buka lah kalau jadi ahli. Kalau kamu nak merasa kamu pemimpin UMNO, kamu tak buka benda begini. Ini bagi saya, hari ini keadaan semakin tenat, saudara. Jadi sebab itu jangan derhaka. Jangan derhaka, saudara. Dan hari ini saya cakap terus terang, mungkin saya nak slow sikit nada saya. Sebab saya nak record balik apa yang saya tulis malam tadi. Di sebalik pelbagai usaha dan propaganda politik. Mereka sedang berusaha. Mereka melancarkan macam-macam gelecek itu ini untuk mempertahankan keberadaan mereka di anjung kuasa Seri Perdana. Mereka yang selama ini bergayut di pintu pagar istana. Hari ini istana dah tak pandang dah. Malahan apabila tindakan mereka membuat menggunakan lawyer, peguam, mentafsir perlembagaan apa semua, menghiris hati raja-raja Melayu. Tentulah raja-raja Melayu terhiris. Kenapa titah baginda dipersenda sebegitu? Dan sebab itu, dapatan saya bahawa sudah pun disediakan, sudah ada tersedia calon untuk pembentukan sebuah kerajaan yang baru. Jadi bila mereka dengar benda begitu, kalau tidak, sebab itu dari segi pimpinan di Putrajaya nakkan di parlimen dibubarkan. Tapi kalau raja tak nak bubarkan, tak boleh. Kalau Durian Mahmud Tuan Agong tak nak membubarkan parlimen, tak boleh. Kalau itu berlaku, mereka memanglah nak mengajak supaya berlaku krisis perlembagaan. Tapi jangan lupa, negara kita ini negara raja. Maka akan dibentuk sebuah kerajaan yang baru. Saudara akan bertanya dengan saya, siapa? Saya difahamkan. Calon yang dipikirkan, saya yang dipikirkan, tidak lain tidak bukan, adalah Yang Berhormat Mulia Tengku Razili Hamzah.
Itu dapatan saya. Benar atau tidak, saya tak tahu. Ada yang beritahu. Bagi saya, memang pun sewajarnya. Sebab di kalangan menteri-menteri yang ada sekarang ni, yang tak ada penyakit, yang tak ada kes, yang tak boleh disoal, yang tak boleh didakwa-dakwi di mahkamah, adalah yang Muhammad Tengku Razali. Yang ada sekarang ni, kenapa mereka berada menyertai Parti Pribumi, melompat, menyertai Perikatan Nasional, menyokong dan sebagainya melalui scheme of things yang saya katakan. Ugut, tawar. Mereka-mereka ini kalau boleh tanyalah, mintalah SPRM ke pihak polis ke buka fail. Memang dalam keadaannya masing-masing ada penyakit. Dalam keadaan sekarang ni, tak banyak, sikit mesti ada. Dan yang tidak ada, tidak lain, tidak bukan Tengku Razali Hamzah. Sebab itu dicipta naratif, orang tua tak boleh lah, dia dah tua lah. Joe Biden di Amerika tua juga. Kalau nak buat perumpamaan, Tengku Razali tak ada masalah. Sebab istana berkeyakinan, sudah sampai masanya negara kita melakukan satu pembersihan. Satu pembersihan di mana kita tak mahu lagi adanya kerajaan yang dianggotai oleh mereka-mereka yang korup. Kita harus menentang korupsi, kita harus menentang nepotisme, kita harus menentang KKN, korupsi, kronisme dan nepotisme. Dan orang yang paling layak sekarang ni tak ada lain. Maaflah, saudara nak marah kat saya, marahlah. Tak ada. Yang tak ada kes. Waktu dia menentang Tengku Dr. Mahathir dulu, bukan tak dikorek. Macam mana apa yang kena pada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya ingin mengulangi peristiwa itu. Bila sebelum Datuk Seri Anwar Ibrahim mau disingkirkan daripada jawatan sebagai Timbalan Menteri, Kementerian Kewangan ditutup. Maka dikorek segala fail dicari. Macam-macam disediakan, tapi tak jumpa juga. Akhirnya, apa yang kita dengar di mahkamah lah. Itu ceritanya, yang mata lebam dan sebagainya. Tapi, bila Tengku Razali menentang Dr. Mahathir untuk jawatan Presiden UMNO, bukan tak ada mereka korek, macam-macam dia cuba. Tambahan lagi, bila Tengku Razali diarahkan oleh Yang Muhammad Ali Tengku Abdul Rahman untuk memimpin Parti Semangat Purnam, macam-macam juga dikorek. Tak ada. Dan saya nak bagi tahu, bagi Yang Muhammad Tengku Razali, dia fikir lain tak ada. Macam mana nak cari upaya supaya rakyat negara ini dapat hidup bahagia. Negara kita ni makmur. Berkali-kali bila saya dapat peluang berbual dengan beliau, dia kata yang dia hairan, negara kita ni 32 juta je manusia katanya. 32 juta orang, sedangkan kita punya penghasilan ratusan bilion. Kenapa rakyat masih ada hirup menderita? Kenapa ada rakyat masih miskin papa kedana? Kenapa? Kerana masing-masing memikir untuk poket sendiri. Inilah mereka-mereka yang tidak suka pada korupsi, tidak suka pada korporasi, tidak suka pada nepotisme, akan menentang Tengku Razali. Orang yang bersih, dia mesti suka dengan orang yang bersih. Orang yang kotor tak sukalah dengan orang bersih. Maka sebab itu dia disisihkan. Sebab itu mereka mencipta pelbagaian naratif. Jangan bagi. Sebab itu bila Datuk Seri Zahid melantik Tengku Razali sebagai penasihat UMNO, pengurusi Majlis Penasihat UMNO, ramai orang tak setuju. Sebab itu mereka mencerca juga Zaid Hamidi. Antaranya, kerana mereka takut sebab Tengku Razali hadir dalam mesyuarat, dia cakap terus terang, kamu buat UMNO. Dan bila nak adakan pilihan raya, dia kata UMNO bertanding sendiri Solo. Sejak bila UMNO mengharap belah ihsan orang? Itu pimpinan Tengku Razali, begitu cara dia. Kau buat dia mencerita lebih awal. Jangan percaya dengan lebay-lebay ini. Sebab dia kata, kuatir nanti lebay-lebay ini kita buat mufakat nasional, bila dia untung, dia main kayu 3. Terbukti benar. Dia bagi awal-awal, kata dia sudahlah. Kalau begitu cara rentak orang daripada PBM, pimpinan daripada PM menghina UMNO ni, tariklah diri. Dia dah bagi tahu awal. Sekarang ni kita bergelut dengan keadaan sekarang ni, dan kita pula sekarang ni sudah diacu-acukan, dipecah-pecahkan. Memang mereka mahu memecahkan kesatuan kita dan mencari Trojan horse ataupun kuda kayu yang nak masuk dalam kumpulan kita ini supaya kita berpecah belah.
Tapi sebab kerana mereka ada dalam kumpulan kita, maka mereka menggunakan orang-orang ini untuk memecah belahkan kita. Dan Tengku Razali tak setuju kalau dalam institusi presiden ini dicabar. Dia dah cakap sekarang ni rakyat dah buat keputusan. Ahli-ahli UMNO buat keputusan Zahid Hamidi sebagai presiden. Biarlah dia kata. Sampai masa besok lawanlah. Yang sekarang ni nak dia robek kursi tu buat apa? Hari ini kita buat pada dia. Besok orang lain naik jadi presiden sebab kita dah mewujudkan presiden. Maka tentulah Tengku Razali kata benda yang sama akan berlaku. It's not me, dia kata. Bukan saya. Saya bukan pelahap untuk jawatan. Maaf cakaplah saudara. Sebab dia tak kisah pada dia. Sebab dia tidak melihat jawatan itu untuk memberi kekayaan padanya. Saya alhamdulillah, saya ingat lagi waktu dalam kereta nak pergi menandatangani SD. Sebab dia kata dia tak setuju dengan Muhyiddin ni untuk jadi Perdana Menteri. Sebab dia kata pemalas, tak boleh lah, tak boleh dia kata. Saya heran kenapa orang lain bersetuju. Sehingga kan dia nak dipecat daripada UMNO. Dia kata nak pecat-pecat lah, dia kata. Tapi saya tetap dengan stand saya. Saya tak bersetuju. Sebab dia dah tahu. Dia orang ni biasa jadi timbalan pada dia. Dan dia bercakap. Terus dia kata, compare, dia kata jauh lebih baiklah Najib, dia kata. Sebab Datuk Seri Najib juga bekas dia punya timbalan. Bekas dia punya pegawai khas. Dia bercakap terus terang. So, saya kata macam mana Isyamuddin? Dia kata budak tu, dia kata. Tak boleh pakai. Ini keadaan saudara. Nah sekarang ni diwujud supaya buat naratif berlaku perbalahan dalam UMNO. Bila dalam UMNO ini berlaku perpecahan, maka senanglah mereka untuk menggapai. Bagi dia orang sekarang ni nak dijatuhkan Zahid Hamidi kerana tanda tangan watikah sekiranya berlaku pilihan raya umum. Sebab itu saya mengatakan pada Zahid Hamidi, kalau perlu mereka ni pecat-pecat. This is your regime now. You mesti firm, tegas, tak perlu lagi berlapang dada. Semalam saya kata, nanti robek dada you dikerjakan dari orang. Tak ada masa dah. Pemimpin mesti tegas dan berani dalam membuat keputusan. Saudara singkirkan setakat 25 orang ni, out you go. Pecat terus. Dia orang nak kata kuku besi pun. Berapa banyak sangat pengikut mereka? Let's see. Saya berkeyakinan di akar umbi di bawah tu menanti. Sebenar-benarnya saya nak bagi tahu, ahli-ahli UMNO peringkat akar umbi, tak usah cakap lah, jangan tanya siapa pun. Mereka bersetujulah kalau menteri-menteri yang ada dalam kerajaan Perikatan Nasional ini disingkirkan. Sebab mereka dah letih. Kita lantik mereka, kita hantar mereka sana bukan memikirkan soal kita. Mereka memikirkan soal tembolok mereka saja. Kehidupan rakyat terus kehidupan yang paling tenat. Saudara, saya cakap terus terang. Dalam keadaan sekarang ni, sebab itu besar kemungkinan ada kerajaan baru. Itu kerajaan interim, sementara. Dan besar kemungkinan, kalau nama Tengku Razali dicalonkan, saya berkeyakinan daripada kumpulan pembangkang pun akan bersetuju. Yang tak bersetuju dengan Tengku Razali, yang masih berdendam dengan Tengku Razali, adalah The Seven Sisters. Orang-orang kuncu-kuncu Seven Sisters. Iaitu mereka yang menguasai pasaran minyak dunia. Dendam mereka sampai hari ini tak habis. Sebab Tengku Razali merampas semula dan menjadikan minyak negara, iaitu minyak hasil bumi kita melalui Petronas. Ini dia orang tak akan berhenti. Dia tidak akan izinkan bahawa Tengku Razali untuk naik ke depan. Kerana pada mereka satu dosa yang mereka tak boleh ampunkan. Kerana mereka mau menguasai pasaran minyak dunia. The Seven Sisters. Saya jangan lupa, dan Tengku Razali sudah mampu berjaya merampas semula minyak dalam perjanjian. Selagi ada bulan dan bintang, minyak di sepanjang perairan kita ini adalah milik Shell. Tengku Razali merombak segala perjanjian itu menjadikan milik negara, bukan milik poket dia. Jadi orang mereka ni tidak akan senang hati. Mereka berdendam. Yang kedua, orang yang paling banyak berdendam adalah tokeh-tokeh estate, tokeh-tokeh ladang. Apabila Tengku Razali memimpin yang dipanggil down rate subuh di London, Dunlopnya, Guthrie-nya, Sotheby-nya, semua akhirnya menjadi milik negara. Maka mereka berdendam. Sebab dengan percaturan macam mana politiknya, dengan cara ekonominya dibawa. Akhirnya Guthrie ke, ini apa, Sotheby ke, Dunlop ke, ladang-ladang sekarang ni milik negara.
bersama-sama membangunkan Felda. Ini percaturan yang dibuat. Orang tak suka lah orang luar sebab mereka, walaupun kita diberi kemerdekaan, mereka masih lagi mau menjajah kita. Yang ketiga, apabila Tengku Razali menyediakan bakal pegawai-pegawai Melayu yang berada di institusi perbankan. Anak-anak Melayu ini dijadikan calon memimpin bank-bank yang ada di negara kita ini. Sebab itu ada Bank Bumi Putra masa itu. Ada Bank of Commerce masa itu. Bancian bank milik dia sendiri. Dia bagi pada UMNO. Ada dekat dalam banking. Nak memastikan supaya dengan hanya menguasai sistem perbankan saja, martabat ekonomi orang Melayu dapat ditingkatkan. Ini saudara boleh bertanya dengan pegawai bank yang terdahulu. Yang mereka yang berusia lebih kurang 50-60 tahun. Yang pernah berkhidmat. Yang kelima adalah penguasaan orang Melayu dalam pasaran saham. Sebab itu dia mewujudkan PNB. Dia orang dendam. Dia tak akan izinkan yang Muhammad Tengku Razali berada di anjung kuasa. Dan sebab itu dicipta pelbagai naratif. Dan paling besar sekali Tengku Razali menentang siapa sahaja yang menentang dasar ekonomi baru. Dia tak bersetuju dengan sistem pensuasaan. Bagi dia, kalau mewujudkan sistem pensuasaan, di situlah ibu segala korupsi. Orang yang dapat peluang memiliki konsesi, sama ada lebuh raya ke, api ke, air ke, dalam pensuasaan, orang-orang ini adalah mereka-mereka di kalangan kroni. Rakyat hanya sekadar tengok dan lihat saja. Sedangkan dasar ekonomi baru memberi peluang. Kita dah ada sediakan pasaran saham, PNB dan sebagainya. Orang Melayu boleh ambil saham. Bukan diswastakan. Nah, lepas tu dia tidak mahu melihat lebuh raya kita ini adanya tol. Sebab ini amanat Tun Razak. Tun Razak bapa Datuk Seri Najib. Dia kata tak sepatutnya negara kita ni mempunyai lebuh raya yang besar, yang lebar, sistem pengangkutan yang terbaik. Negeri kita bukan besar, kecil. Buat lebuh raya yang baik supaya rakyat boleh pergi. Sebab kerana dia daripada Kelantan, maka dia usahakan dulu iaitu lebuh raya Timur Barat. Itu first lebuh raya. Dan sampai hari ini, lebuh raya Timur Barat ini percuma. Tak ada tol. Apabila diswastakan, ini jadi masalah. Kemudian, barulah dibuat daripada utara pergi ke selatan. Plus, setelah diswastakan ini, inilah masalahnya sekarang. Harga tol tiap-tiap tahun naik. Sebab orang yang memiliki konsesi memikirkan soal keuntungan. Kita ada duit. Saya bertanya dia macam mana? Dia kata rakyat kita bayar road tax. Cukai jalan tu itulah digunakan untuk kita memperbaiki kalau ada kerosakan jalan. Lesen-lesen yang kita ada tu, itu perbaikilah, gunakan bajet itu, digunakanlah untuk memperbaiki jalan. Tapi kalau kita swastakan, orang tu lah untung. Orang ni ambil kita punya kelulusan yang beri kerajaan, letak dekat bank. Bank untung, dia untung. Rakyat dapat apa? Rakyat menderita, terpaksa bayar tol. Itu pandangan yang Muhammad Tengku Razali, dia tak setuju. Bagi dia nak bagi kemakmuran pada rakyat. Orang yang menentang korupsi tak akan izinkan Tengku Razali. Tapi saya yakin, dengar ceritanya, bahawa ini istana sudah dapat membayangi. Sebab jangan lupa beliau juga adalah antara kerabat-kerabat yang rapat dengannya. Dan mereka merasakan bahawa sudah sampai masanya untuk dilakukan pembebasan. Bukan lama pun. Dalam sementara ini sebab kita jeda waktu kita 2 tahun ni baru kita adakan pilihan raya umum. Dan tempoh 2 tahun ini dilakukan pembersihan. Dan mana-mana pemimpin yang dicemari dengan segala permasalahan itu akan cuba diselesaikan secara perundangan yang tidak berpilih-pilih. Sebab dia kata, aib pemimpin Melayu ni. Dimalukan sebegitu. Aib. Ini cerita dia. Dan saya bertanya juga macam mana dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia kata Datuk Seri Anwar Ibrahim orang baik. Tetapi masalahnya dia kata, masih terikat dengan percaturan politik, akhirnya dia diinaya. Saya kata, bagaimana inaya? Baru saya dapat tahu, penginayaan itu masih berlaku sampai sekarang. Saudara, betul. Teman-teman daripada penyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim bersetuju bahawa ini Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun diampunkan. Diampunkan bukan pengampunan sepenuhnya. Negara kita ni ada sistemnya, ada perundangannya. Saya dah beritahu pada kawan-kawan saya. Dia kata-kata, tak apalah, boleh. Tak boleh begitu. You tak boleh membersihkan diri you di saat you memegang jawatan. Sebab itu, Datuk Seri Zahid Hamidi tidak mahu memegang sebarang jawatan. Dia nak membersihkan diri dia. Kau dah tuduh kata aku korup, kau dah tuduh aku begini, okay, let me clean up myself.
Tapi jangan ada sebarang campur tangan. Begitu juga Datuk Seri Najib. Kau dah tuduh aku macam-macam. Okey, biarlah aku membersihkan diri aku. Nah, ini tapi jangan ada sebarang gelecek sana, gelecek sini, pindah tianggul, pindah padang bola. Mana boleh begitu? Laksanakan secara tuntas. Dan Tengku Razali akan berusaha untuk memperbaiki sistem. Yang paling penting sekali, sistem kita dah rosak. Dia cakap dengan saya, dia kata bukan lama pun, dia bagi saya, Teguh, why not dia peganglah jadi, dia kata he's very reluctant. Sebab dia kata saya pun bukanlah berapa lama lah nak hidup. Apa yang saya nak cari, dia kata. Apa yang aku cari lagi? Bagi dia segalanya dah cukup. Dia pun hidup seorang. Nak kata nak bagi projek pada anak bini, tak ada. Anak tak ada, dia kata. Dan saya bersyukur apa yang ada, peninggalan daripada almarhum. Ayahanda saya, dia kata, keluarga saya, alhamdulillah, dapat hidup tenteram. Jadi yang sekarang ni, dia kata dia merasa berhutang pada bangsa Melayu yang perlu diperjuangkan. Dia cakap terus terang. Bagi saya, sebab ialah dia keturunan raja, dia akan mempertahankan bangsanya. Ini perlepasan bukan pengampunan, Saudara Asri Muhammad. Itu ceritanya. Perlepasan dengan pengampunan. Dan dia kata dia akan laksanakan segalanya dengan baik. Harta UMNO banyak, berjuta-juta, habis kena sapu. Tentulah dia terasa hati. Sebab dia yang mengusahakan, dia usahakan Petronas, dia usahakan bank, dia usahakan bangunan PWTC, dia usahakan Sam Debi, dia mengusahakan Gatri, dia mengusahakan Allah 1001. Termasuklah Fleet Group lah dengan duit berbilion. Dan dia tengok orang Samoan. Sebab waktu tu dia tak ada kuasa. Dia terimalah hakikat bahawa politik menguasai. Tapi bagi dia pun bukanlah nak bekerja sangat, tak ada dah, dia kata saya. Sebab itu dia hanya memberi pandangan. Betul lah bila Datuk Zahid lantik dia sebagai pengurusi majlis penasihat, dia memberi nasihat. Tapi malangnya nasihat dia tu tidak dipakai oleh sebahagian besar Majlis Tinggi UMNO. Kerana mereka tak bersetuju. Masing-masing ada vested interest. Dia bagi nasihat, dia kata keluarlah daripada Perikatan Nasional ni. Berbulan dulu dah bagi tahu. Tak nak, sebab apa? Sedap aku jadi menteri. Akhirnya, Tengku Razali itu marahlah, dia jealous lah, kita jadi menteri, dia tak dapat jadi menteri. Ke situ perginya. Dia tak ada, dia bagi pandangan, dia kata dia nak segala-galanya teratur. Politik bangsa kita ini perlu diladani dengan sebaik mungkin. Politik orang Melayu ini biar dihormati. Bangsa Melayu ini adalah bangsa trust. Bangsa yang dominan. Dan kita tidak melihat menjatuhkan hukum pada orang. Kita tak buat naya kat orang. Kita berusaha untuk memperbaiki kehidupan. Yang paling penting adalah rakyat keseluruhannya. Ini yang dia buat. Dan bagi saya melihatkan bahawa masa tak lama. Dah sesuai lah bila UMNO membuat keputusan, memberi notis selama 14 hari kepada Tan Sri Perdana Menteri. Kalau tak buat begitu, bahawa bagi kita lain tak ada. Dan saya nak bagi tahu pada saudara semua, apa yang dilakukan sekarang ni, SD ni, bagi raja-raja Melayu dia orang tak pandang dah. Dan memang pun dalam sistem demokrasi, mana pula nak gunakan SD ni? Sejak bila ada SD ni? SD ni dulu masa nak lantik Tan Sri Muhyiddin je. Sebelum dia tak ada. Dan kena ingat, kita ni UMNO, saya dah ulang lagi, kita ni UMNO ni dah kalah. Dengan 25 sokongan, boleh jadi Perdana Menteri. Jangan jadi gila lah. Kalau mereka gila, kita jangan ikut gila sama lah. Kalau mereka ada rekod gila, jangan kita ikut rekod gila lah. Saya malas nak cakap benda begini. Nak bagi takkan dengan 25 itu boleh membentuk. Lepas tu bagi alasan pula. Tak. Ini sebenarnya kita untuk menyekat UMNO daripada menjadi dilelong kepada Anwar Ibrahim. Masa bila UMNO takkanlah ahli-ahli nak mengizinkan. Sesuatu keputusan besar mesti dibawa ke Perhimpunan Agung UMNO. Maka boleh buat begitu saja. Mesti dibincangkan dalam Majlis Tinggi. Tetapi saya melihat mereka merasakan selagi keberadaan Zahid Hamidi di situ, selagi tak diganggu gugat kepimpinan di situ, maka mereka tidak akan dapat jadi calon. Masalah sekarang ni mereka takut mereka akan digugurkan sebagai calon. Sebab itu saya minta kali ini Presiden UMNO, you must be firm. Kita ada Biro Disiplin, kita ada Biro Politik. Kalau mereka menyanggah disiplin parti, ambil tindakan. Apa ada masalah? Bukan you yang ambil, biarlah Biro Disiplin memikirkan. Sebab masalah sekarang ni malu semalu-malunya. UMNO dimalukan. Untuk saat ini,
Mereka yang melakukan SG, sokong apa ini, Syamuddin semua, memalukan UMNO sebab parti-parti lain tertawa pada kita. Mana nak tak muka? Apa ni UMNO ni? Kau bukan ada kuasa pun. Tiba-tiba nak berebut jawatan Perdana Menteri. Kamu dengan 25 orang boleh jadi Timbalan Perdana Menteri. Dengan 25 orang boleh jadi Perdana Menteri. Apa UMNO ni? Gila babi apa ni? Ini yang orang melihat. Malunya UMNO ni. Kalaupun benarlah ada usaha untuk nak lonjakkan Syamuddin, tak boleh buat dalam diam-diam. Kenapa perlu dibagi tahu pada media? Oh, kita ada 25 sokongan pada Syamuddin. Diketawa oleh DAP, diketawa oleh PKR, diketawa parti Mat Sabu pun boleh ketawa dengan kita. Saya khawatir jangan tak tiba-tiba Mat Sabu nak cakap, ni UMNO nak bagi tahu lah. Jadilah macam kami sebelah kursi kami diam aja. Awak tak sedar diri, tak malu kita. Jagalah maruah kita. Janganlah tunjuk kebodohan kita. Janganlah tunjuk kedangkalan kita dalam membuat keputusan yang merosakkan parti. Anda berada di anjung kuasa. Anda berada di tingkat 38. Peliharalah nama baik parti. Kalau tak bersetuju dengan presiden, tunggu masa pemilihan. Kalau real nak jantan, calonkan diri itu bertanding. Itu saja, bukan kita nak minta lebih daripada itu, tak ada. Dan sekarang ni, saya nak bagi tahu, betul saya bersetuju dengan Saudara Ismail. Ahli UMNO tak bodoh. Jangan seada usaha untuk memperbodoh-bodohkan warga UMNO. Warga UMNO hari ini berita di ujung jari. Kau boleh cakaplah benar. Mereka boleh fikir. Tapi mereka juga tersinggung. Di peringkat akar umbi. Malu apabila ada pemimpin yang bermodalkan 25 sokongan nak berusaha untuk jadi Perdana Menteri. Tak sedar diri. Dan lepas itu pula boleh langgar. Tak nak sekali. Tak mahu pada ini apa Zahid Hamidi. Kita ada Datuk Mat San. Okey, Tok Mat bukan ahli parlimen. Kita ada Tengku Razali sebagai pengurusi penasihat. Tak mahu Tengku Razali. Kita ada ini Datuk Mahathir Khalid, ahli parlimen. Apa dosa dia? Dia naik presiden yang disokong oleh ahli pelangkat akar umbi. Tak nak Mahathir Khalid. Kita ada Ismail Sabri. Tak mahu juga Ismail Sabri, berapa orang lagi kita ada majlis tinggi? Kita ada ketua puteri, apa salahnya? Ketua wanita. Tapi mereka yang dah tak ada jawatan dalam parti sekarang ni, mereka mencari-cari upaya. Siang malam lain tak ada. Nak jahanamlah UMNO ni. Yang paling penting, aku. Itu yang ada dalam fikiran mereka. Sebab itu saya marah sangat. Nah, ini sebenarnya, Saudara Ismail, betul, kebodohan. Ahli-ahli parlimen selama 25 orang tu yang menandatangani SC itu adalah ahli parlimen yang bangang, yang baral. Tak sedar diri, awak tu bukan ada kuasa pun. Terhegeh-hegeh dengan parti orang lain, menumpang di bawah bumbung rumah orang, nak mengatakan ini aku punya. Tak malu ke? Biarlah parti Pribumi. Mereka susunlah. Sebab mereka juga sekarang ni saya dengar berusaha dengan DAP. Saya dengar. Sejauh mana benar atau benar tak tahu. Mereka sedang merancang. Sebab itu di peringkat yang lebih tinggi lagi. Dan saya katakan bahawa bila sampai masanya, bila istana merasakan enough is enough. Rakyat aku tak boleh diteruskan begini. Saya yakin tentulah istana akan campur tangan. Sebab Raja Melayu pasti melindungi rakyatnya. Sebab antara rakyat dan raja berpisah setiada. Apabila mereka melihat, macam saya kata tadi, di Johor pun dah bising. Kalau Tuanku Johor dah menjerit tentang vaksin, kalau Tuanku Selangor dah menjerit tentang vaksin, apakah mereka bersetuju dengan pimpinan negara yang ada hari ini? Itu baru vaksin. Belum lagi soal pendidikan anak-anak Melayu, anak-anak bangsanya. Belum lagi soal kehidupan. Macam-macam cerita. Sebab itu, Raja-Raja Melayu menzahirkan untuk diadakan sembak dan imbang hanya melalui parlimen. Kita bincang lagi malam esok. Kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.